Hai you all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Z hari ni nak petang ni kita nak siram pokok-pokok dekat taman ni. Masuklah rumput yang dah kering ni, nampak tak? So macam tu lah rumput kan. Hari panas keringlah dia, tak cukup minum kan, so kita kena bagi minum kat dia banyak-banyak sikit. Okey, hari pun dah nak gelap tu, duduk sekejap lah sebelum masuk rumah. So okey, I cerita tadi pasal rumput yang perlukan air, perlukan baja kan bila dah kering macam tu kan. So macam tu jugalah badan kita ni kan. So dalam musim-musim COVID ni, now kita pun baru lepas 2 hari lepas kita dapat tahu vaksin untuk COVID-19 dah sampai kat Malaysia. Disambut meriah Menteri Kesihatan kita dan juga semua yang terlibat tu. Jadi yalah, bercerita pasal vaksin tu macam tu jugalah. Macam rumput tadi, itu juga badan kita perlukan booster. So dalam musim COVID-19 ni, boosternya ialah daripada vaksin lah kan. So vaksin ni memang penting. Sebab tu memang ramai orang bising bila vaksin nak sampai, Sedangkan negara-negara jiran kita macam Indonesia kan, Singapura kan, even Thailand kan dah jauh lebih lama sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini dah terima vaksin tu lah. Dan kita pun dapat tahu Presiden Indonesia sendiri, Jokowi, Bapak Jokowi, dan juga Presiden Singapura, mereka sendiri orang yang pertama menerima vaksin. Tapi Malaysia taklah kan. Okey, faham je lah. Kita hari-hari pun dengar doa kan daripada PM tu kan. Tak apa, aminkan kan. Okey. So back to the vaccine tadi, ada juga orang kata kenapa vaksin ni nak bagi kepada orang yang sihat, bagilah pada orang yang tak sihat. So Dr. Z nak betulkan pandangan you all tu ya. Sebenarnya vaksin ni memang of course kita bagi pada orang-orang yang berisiko tinggi untuk kena vaksin. Of course lah, frontliners lah, khususnya petugas-petugas di hospital atau di klinik-klinik yang berdepan terus dengan orang-orang yang sakit. Sebab bila diorang datang ke klinik ataupun pusat kesihatan, maka kita tak tahu sama ada mereka tu pesakit COVID ke atau apa ke, kita tak pasti kecuali dengan simptom dia lah. Jadi orang macam ni dia kena dapatkan vaksin dahulu. The frontliners have to be vaccinated first. Jadi bila dia dapat vaksin, maka badan dia tu akan membentuk antibody. Itu Allah jadikan badan kita untuk sedemikian. There are a few types of vaccines lah kan. Tapi satu lagi tentang vaksin ni, belanjawan untuk vaksin memang besar lah kan. Sebab tu bila kita tidak mendapat gambaran yang jelas macam mana ataupun berapa banyak belanjawan yang diperuntukkan untuk vaksin tu, kita bising lah. Dia tak cukup hanya dengan doa sahaja untuk kita rakyat Malaysia ni dielakkan daripada penyakit yang berbahaya seperti vaksin ini, tak cukup. Tapi kita kena put our foot on the ground lah. Dan cerita yang sebenarnya. So memang vaksin ni sangat mahal. Kita tahu sangat mahal. Kawan saya tadi baru je telefon daripada United Kingdom. Dia kata kalau di sana untuk ambil vaksin dia kena charge sehingga £100. Maknanya duit kita lebih kurang RM600 satu vaksin. Dan dia tak cukup dengan satu vaksin kan, dia kena beberapa kali untuk menaikkan imuniti badan tu. Banyak, perbelanjaannya memang banyak. Dan dikatakan kerajaan akan berbelanja sebanyak 3 bilion. It is a big amount of money untuk vaksin itu. Tapi demi untuk kesihatan rakyat, maka kenalah belanjawan itu kena diperuntukkan. Mungkin juga
kepada foreigners yang memang kita akhir-akhir ni the third wave tu ramai foreigners yang kena, so mereka juga sangat terdedah dan mereka kenalah divaksin free of charge perhaps, ya, sebab kita tahu kalau dia tidak diberi vaksin, maka bila dia terinfeksi, risiko untuk dia menginfeksi rakyat Malaysia yang lainnya yang khususnya bekerja bersama-sama mereka adalah tinggi. So kita tak nak penularan itu terus-terusan berlaku. Kita pun dah letih, dah almost tahun kita berdepan dengan vaksin ni dan kita berdepan dengan COVID-19 ni. So selain daripada kita mengurangkan rangkaian jangkitan itu, tapi kita juga nak insya-Allah supaya rakyat itu terjamin dari sudut kesihatannya, ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita haraplah vaksin itu akan meliputi lebih ramai lagi rakyat, bukan sahaja kepada the first liners atau the front liners, tetapi juga rakyat-rakyat lain yang berisiko, contohnya orang-orang tua, kanak-kanak ataupun mungkin orang yang kurang immunity seperti mereka-mereka yang berpenyakit yang seperti kanser, kencing manis dan sebagainya. Mereka memang mempunyai immuniti yang rendah, maka mereka perlu ambil vaksin untuk meningkatkan immuniti mereka terhadap penyakit ini. Sebab kita memang tak tahu bila penyakit ini akan berakhir di Malaysia, bahkan juga di luar negara, sebab virus ni memang bijak. Sekejap saja dia ada mutasi dan dia akan dia boleh membentuk generasi yang baru yang mungkin lebih berbahaya, lebih cepat penularannya, dan sebagainya. So, kita dah dengar kan, macam contohnya di what they call the United Kingdom kan ada mutations of the vaccine, of the virus. So macam itulah. So insya-Allah kita doakan, sama-sama kita doakan negara kita selamat dari bahaya ini. Kita jaga kita dan jangan tolak vaksin. Don't be an anti-vaksin. Jangan takut walaupun kita dengar berita-berita yang mengatakan ada yang mengalami jangkitan lah, maksudnya selepas ambil vaksin itu, tapi itu adalah hanya sebilangan kecil dan that is quite common in dalam dunia perubatan. Bila kita memberi satu ubatan yang baru, dia akan ada side effect dan ada akan yang terkesan daripada ubat-ubatan itu. That is quite common lah. So again, sampai situ dulu Dr. Zack berbicara. Bebel Dr. Zack. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita jaga kita. Bye. Assalamualaikum.